Baiklah, video kali ini saya ingin kongsikan kisah seram seorang pengawal keselamatan sekolah. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin kongsikan kisah seram seorang pengawal keselamatan sekolah. Seorang pemuda yang bernama Razak. Okey, dia baru saja bertugas ataupun bekerja sebagai pengawal keselamatan sekolah di sebuah sekolah rendah. Jadi dia pun dapat pekerjaan ni direkomendkan, direkomendkan oleh Pak Jamil. Okey, Pak Jamil telah rekomendkan dia untuk bekerja di sekolah berkenaan sebagai pengawal keselamatan. Pak Jamil ni dia sudah berusia dan si Razak ni dia baru saja habis SPM. Okey, jadi belum ada pekerjaan. Okey, hanya dengan keputusan SPM tu hanya layak untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi oleh kerana Pakcik Jamil ni pun sudah tua, jadi dia sarankanlah untuk si Razak ni untuk sambung dia punya legasi lah pengawal keselamatan di sekolah tersebut. Jadi biasalah kalau pengawal keselamatan ni dia ada shift seminggu, shift dia siang dan seminggu malam. Jadi oleh kerana si Razak ni baru saja jadi pengawal keselamatan, jadi dia diberi tunjuk ajar lah oleh Pakcik Jamil seminggu pada siangnya, dan pada minggu hadapan dia akan bekerja pada shift malam. Jadi dia ada agak takut sedikit lah untuk bekerja pada waktu malam. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah tanggungjawab si Razak ni untuk bekerja shift malam. Sedia maklum, di sekolah tempat dia jaga tu ramai kawan-kawannya sendiri bercerita lah, kawan-kawan si Razak ni bercerita yang bahawa sekolah tu banyak cerita kisah seram ataupun kisah misteri di sekolah tersebut. Di antara kisah misteri yang ramai orang cerita tentang sekolah tersebut adalah seorang pengawal keselamatan pernah mati, mati di sekolah berkenaan. Jadi cerita tersebut mengatakan pengawal keselamatan tersebut sering menjadi hantu dan mengganggu warga sekolah tersebut. Jadi si Razak ni pun macam dia tidak sedap hatilah dengan cerita tersebut. Tapi Pak Jamil dia memberi semangat kepada Razak lah, bahawa benda semua tu adalah mengarutlah hayalan semata-mata, sebab tidak ada yang perlu ditakut melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampailah shift malam si Razak ni, jadi dia mula ada berdebar sedikit lah, dia ada rasa takut kerana shift malam sudah sampai kepadanya. Jadi Pakcik Jamil pun beri tips lah apa yang perlu dibuat pada waktu malam. Waktu malam selesai saja pulang sekolah, sesi petang sekitar malam 8 malam 7 malam begitu, kau kena cek setiap kelas, pastikan kipas mati, lampu mati, air tutup dan kunci grill pintu blok sekolah. Dan setiap lebih kurang saya kurang pastilah macam mana pengawal keselamatan, tapi saya ingat setiap 2 jam mereka kena kunci. Dia ada satu box kunci, maksudnya kau round lah sekolah tu setiap 2 jam. Ini demi untuk menjaga keselamatan sekolah tu lah. Setelah sudah siap semua, pulang sekolah, bermulalah shift malam si Razak. Jadi seperti biasa dia tunggu semua pelajar-pelajar pulang sekolah, kemudian dia pastikan semua sudah kosong, clear, dan tibalah masa dia untuk cek blok-blok bangunan, pastikan semua lampu terpadam, kipas terpadam, dan air pipe semua tertutup di semua tandas di blok-blok bangunan sekolah. Sekolah ni dia ada 3 blok A, B dan C. Jadi dia perlu kunci, perlu periksa setiap blok sekolah tersebut. Jadi mulalah dia pergi memeriksa di blok-blok sekolah ni. Jadi dia mula dari blok A lah.
Dia agak berdebar sedikit lah. Dia pergi ke blok, satu-satu blok. Okey, mula dari blok A. Dia tengok blok A ada beberapa kipas dan lampu masih tidak mati. Jadi dia pun tolong matikan. Dan selepas semua cek satu bangunan, dia cek tandas, kemudian dia kunci. Jadi dia kunci blok A. Dan semasa dia menuju ke blok B, dia sudah macam merasa macam yang tidak sedap hati. Ya. Dia masih terngiang-ngiangkan cerita kawan-kawannya tentang pengawal keselamatan yang sebelum ini pernah mati di sekolah berkenaan. Jadi dia masih terngiang-ngiang cerita kawan-kawannya, tapi dia kuatkan semangat untuk menjaga keselamatan sekolah tersebut. Jadi semasa dia cuba berjalan, cuba periksa di blok B, Allah. Jadi ketika dia cuba ke blok B, semasa dia menuju ke blok B, tiba-tiba dia seperti terdengar ada suara tapak kaki yang mengekori dia dari belakang. Jadi dia sudah macam, siapa ekor aku dia? Siapa ada ikut aku di belakang ni? Tapi dia kuatkan semangat, dia terus jalan. Tapi dia masih dengar bunyi tapak kaki. Dan bila dia berhenti, bunyi tapak kaki tersebut pun berhenti. Dia pun yang, jadi dia cuba kuatkan semangat untuk toleh ke belakang. Bila dia toleh, tidak ada orang ikut. Jadi dia teruskan jalan. Dan dia masih lagi terdengar ada orang mengekori dia dari belakang. Dan dia rasa seperti ada orang memerhati dia dari belakang. Sekali lagi dia memberhentikan jalannya. Dan dia kuat semangat, dia cuba toleh lagi. Bila dia toleh, tidak ada. Tapi tiba-tiba ada satu angin sejuk lalu dirinya. Dan di situ bila lalu angin sejuk tu, guys, bulu romanya sudah mulai kembang di tengkuk, di tangannya. Dia sudah yang, astagfirullahaladzim, apa sudah ni? Apa yang berlaku ni, ya Allah? Belum apa-apa dugaan. Hari pertama sudah dia hadapi dugaan sedemikian. Jadi dia kuatkan semangat. Dia pergi cek secara cepat. Dia cek blok-blok, jalan, cek, cocok. Bila cek semua selamat, dia cek tanda selamat, dia kunci. Dia pergi blok C lagi, sama juga dia buat cek. Dia cek secara cincai lah, ya, cincai. Dia cek ala kadar, kemudian kunci blok. Kemudian dia, lega selesai semuanya. Walaupun dia rasa masih ada, seperti ada orang perhati dia. Jadi semasa dia mau balik ke pondok keselamatan, tiba-tiba perut dia pula meragamnya. Macam motor berak lah. Kenapa lah pula time ni pula motor berak. Dia cuba tahan lah. Dia cakap, besok lah berak, besok lah. Tapi dia rasa, memang tak boleh tahan. Dia cakap, memang tak boleh tahan. Macam yang mau hujung-hujung sudah ni, dia cakap. Dia cuba tahan lagi, ketuk-ketuk lutut. Tahan dulu, tahan. Tapi guys, bulu roma orang motor berak ni, bulu roma dia sudah berdiri. Dia cakap tak boleh tahan. Jadi dia mau tidak mau, dia terpaksa pergi tandas juga. Jadi oleh kerana dia di blok C, dia terpaksa buka pagar blok C itu, dia pergi ke tandas di blok C berkenaan. Dia terpaksa beranikan dirilah. Jadi bila dia masuk ke dalam tandas, dia pun lepaslah hajat. Jadi semasa dia lepaskan hajat tu dalam tandas, tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki orang di luar tandas. Dia cakap, siapa pula ni? Ya, dia macam sudah yang, alah, siapalah pula ni? Time-time aku melepas begini pula ada orang datang. Dia cakap. Kemudian bunyi tapak kaki itu, dia masuk ke dalam tandas. Tapi dia senyap, dia cuba dengar betul-betul. Tiba-tiba bunyi pipe dibuka. Bila dia dengar bunyi pipe buka, dia terus tegur, "Woi, siapa tu? Woi." Tapi tidak ada orang menyaut. "Woi, siapa tu?" dia cakap. Tidak ada suara
Tiba-tiba bunyi pipe tu ditutup. Cik. Dia tegur sekali lagi. Woi, siapa tu? Tidak ada orang. Lepas tu dia masih dengar bunyinya lagi, tapak kaki orang. Cik, cik. Berjalan-jalan berlegar-legar di dalam tandas. Dia punya, Allah, siapa pula ni? Lepas tu cuci. Kemudian dia cuba flash. Bush, dan bunyi tapak kaki tu senyap. Jadi dia pun cuba buka pintu tandasnya pelan-pelan dan cuba melihat siapakah berada di luar tandas tersebut. Okey. Dia tengok tidak ada orang. Dia cakap, siapa tadi tu ya? Kemudian dia tegur sekali lagi. Woi, siapa tu? Tidak ada orang menyaut. Jadi dia pun keluar perlahan-lahan. Buka, dia keluar. Dia cuba panjangkan kepala dia tengok kiri kanan. Tidak ada orang. Tiba-tiba guys, dia dengar satu suara di belakang telinganya. Bunyi suara orang. Bila dia toleh, Allahu Akbar, ada satu lembaga guys. Pontianak, boleh dikatakan itu adalah Pontianak. Dia pun yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lembaga tu masih berdiri di belakangnya. Begitu. Panjang rambut, tidak nampak muka. Dia apalagi guys, lari lintang pukang lah si Razak ni. Keluar saja dia dari pintu tandas, kakinya tersadung. Tersadung di pintu dan jatuh, tertiarap. Dan lampu torchlightnya jatuh ke hadapan. Dia tengok lembaga tu masih lagi mengejar di belakang dia. Dan apalagi bila dia sudah jatuh, dia berpura-pura pengsan. Ya, aku pura-pura pengsan lah. Mudah-mudahan hantu tu lari. Dia cakap, ya Allah, ya Allah. Hantu tu masih dekat. Dia dapat rasa. Dan dia dapat rasa rambut hantu tu menyentuh di belakang tengkuknya. Dia pun yang, ya Allah, ya Allah. Pura-pura pingsan. Dia bawa dia tahu. Tiba-tiba hantu tu bercakap, abang pura-pura pingsan kah? Why guys? Razak bangun semula, lari. Dia sudah tidak toleh belakang. Dia lari menuju terus ke pondok keselamatan. Lampu tandas sudah tidak off. Dia lari. Pintu grill bangunan tu pun sudah dia tidak kunci. Dia lari masuk ke pondok keselamatan. Dia kunci dan berkurung dalam pondok keselamatan. Dia bergegar. Macam-macam dia baca surah. Ya istighfar kuat-kuat. Ya Allah, ya Allah, apa yang aku nak buat tadi tu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu dia baca doa dan akhirnya dia tertidur malam tersebut. Hinggalah keesok paginya, Pak Jamil mengejutkan dia. Razak, astagfirullahalazim, kenapa kau ni? Kemudian dia peluk Pak Jamil. Pak Jamil, semalam aku nampak hantu Pak Jamil. Di mana kau nampak? Di blok C. Astagfirullahalazim. Hantu macam mana kau nampak? Jadi si Razak ni pun ceritalah macam mana hantu yang dia nampak. Dan Pak Jamil pun mengakui memang benda tersebut memang ada di kawasan tersebut dan memang kadang-kadang mengganggu. Tapi bilang Pak Jamil, benda ni kau tidak boleh lemah semangat, kau kena kuat lawan, kata Pak Jamil. Dan si Razak ni demam 3 hari guys. Selepas kejadian tersebut. Jadi Pak Jamil pun dia mengarahkan dia rehat dahululah. Dan anggap apa yang berlaku kepada dirinya adalah dugaan, cabaran sepanjang dia menjadi pengawal keselamatan. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya tentang pengawal keselamatan sekolah. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video saya yang terbaru. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali Bosku. Assalamualaikum.